Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Pillow Talk. Okay, so kita episod yang keempat. Alhamdulillah. So kita sedang dalam bulan Ramadan. So Alhamdulillah kita dah nak menghampiri hujung bulan Ramadan. So episod kali ni insyaAllah kita akan special tema kita untuk hujung-hujung Ramadan ni. Okay. So kita ada guest special daripada Brunei dan kita berkongsi sikit lah tentang perkara-perkara yang ruhiyah sikit. Okay. So kita saksikan dulu VT ni. Okay. Alright, okay. So kita boleh terus jemput kita punya guest malam ni daripada Brunei. Okay, sementara tunggu guest masuk tu, kita minum air sikit lah. So Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay. So untuk penonton okay, untuk penonton yang baru nak kenal, ini kita punya guest daripada Brunei. Negeri mana? Habis daerah mana? Negeri mana? Brunei macam mana besar negeri pun. Brunei Muara. Brunei Muara. Okay. So saya kenalkan sikit lah. Nik Leh ni ataupun nama Nik Muhammad Soleh. So ni background dia daripada Malaysia, orang Malaysia tapi bernikah dengan orang Brunei. Dan dia punya pelajaran juga sama dengan saya. Boleh kita cakap classmate juga kot. Kan? So cuma bidang dia beza sikit lah. Dia ke arah Quran ya. Quran dan sunnah, dunia hadis. Saya ke arah fiqh dan astronomi kan. Okay. So mungkin Nik Leh boleh introduce sikit. Sebab saya yang kenal Nik Leh ni, boleh panggil Nik Leh Yang kenal Nik Leh ni daripada Malaysia je tau. Lepas tu dia dah fly pergi Brunei. Saya dah tak kenal sangat. Dah lama sebenarnya kita tak jumpa ni. Lama okay? Dah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada sahabat-sahabat yang menonton. Tak tahulah berapa orang view ni. Pasal first time pakai streamer ini. Biasa pakai Zoom je kan. Jadi ni first time. Minta maaf kalau ada kekurangan apa-apa. Nama penuh Nik Muhammad Soleh. Biasa kawan-kawan di UM panggil Nik Leh lah. Lebih mesra dengan Nik Leh. So dulu duduk di KL. Iqbal ni kira one of my best friend lah. Keluar orang putih pula tu. Kira apa. So and then after habis di UM, jumpa jodoh di Brunei and sambung belajar pun di Brunei juga dalam bidang perguruan. And then kira almost 3 years lah berada di Brunei dan ada seorang anak dah lah. Okay, line okay. Okay. So
pengalaman di Brunei lebih kurang pengalaman di Brunei. Dia lebih dekat dengan hati sebab keadaan di Brunei ni lebih kurang macam di negeri sendiri dah, di Kelantan. Maksudnya tak berapa jam. Kalau di KL tu jam memang teruk gila lah, teruk gila. Doa sangat lah kalau orang Kelantan cakap. Jadi kalau di Brunei ni lebih kurang kalau jam pun sekejap-sekejap je macam tu kan, orang balik kerja macam tu lah. So mendamaikan lah duduk di Brunei, sama macam di negeri sendiri lah. Rasa tak kekok lah duduk di Brunei, Alhamdulillah. So mungkin ni lah boleh intro kan, cerita sikit lah macam mana pengalaman berpuasa dekat Brunei, ataupun mungkin dah tahun ketiga kan puasa dekat Brunei. Puasa dan raya. Ketiga lah, tahun ketiga. Okay, share sikit lah apa beza dia ke? Firstly, kalau puasa di Brunei ni tak ada makanan yang macam selalu makan di Kelantan lah. Semua manis-manis kan, orang Kelantan pun manis-manis semua. Okay, jadi yang berbeza lagi adalah dari segi ni lah, dari segi apa orang cakap suasana dia lah, kemeriahan dia tu kalau di KL, kalau kita selalu ni kan, kalau selalu berada di KL untuk untuk Ramadan, untuk tarawih apa semua, boleh pilih-pilih. Dulu pengalaman saya di KL selama berapa tahun masa degree tu, 4 tahun lebih kurang. So every night tu tukar-tukar masjid. Tapi kalau di Brunei ni, kalau nak tukar-tukar masjid tu, dia punya suasana tu lebih kurang dia. Jadi tu antara ni lah kelebihan dan kekurangan lah kan. Tapi kita tengok dari segi positif side-nya, kita boleh kenal budaya orang lah, macam mana keadaan di sini, okay? Dan juga di sini kira ni lah, bazar pun ada beberapa tempat sajalah yang kira jadi fokus. Tahun ni yang COVID-19 kan, so tak berapa ni lah, ada bazar lah, semua online. So Nikleh ni dia cakap apa orang cakap mewakili culture kat Malaysia lah, macam mana orang Malaysia ni puasa dia pergi bazar, dia pergi masjid hopping kan, dia pergi itikaf apa semua. So masjid hopping mungkin kat sana satu paling best lah kalau di KL. Kan. So dari sudut preparation kan, Ramadan tu sama je kot dari sudut kat sana kat sini. Sebenarnya saya tak pernah share dengan kau Bal. Kebetulan kau ni bidang astronomi kan. Dia beza sikit dengan Malaysia. Sebab kalau di Malaysia ni kita ni boleh prepare betul-betul. Kiranya hari ni walaupun orang cakap hujan ke apa semua, memang akan nampak anak bulan lah. Tapi kalau di Brunei ni kan, kalau di Malaysia pakai sistem tu kan, sistem kira hisap kan, perkiraan fizik apa semua kan. Tapi kalau di Brunei ni memang masih lagi memakai sistem melihat bulan lah, ru'yatul hilal. So kami hari ni baru Ramadan yang ke-28, esok ke-29. So kami lewat sehari sebab hari tu tak nampak anak bulan. So kami akan ni lah, sama ada hari Ahad ni raya ke tak memang belum tentulah. So kadang-kadang tu perancangan tak sesmooth yang kita ni rancang lah. So apa-apa perancangan mesti ada reserve lah, macam ni kalau tak nampak anak bulan macam mana, kalau nampak anak bulan macam mana. So perancangan tu kena ada dua lah, plan A, plan B. Memang kalau ikutkan kat Brunei, sistem dia tentukan tarikh Islam tu memang macam tu. So quite controversial lah kalau kita nak seimbang kan. Tapi itulah dia kelebihan dia. Dari Brunei, minta maaf sebab ni dari segi sudut pandang sendirilah. No offense lah maksudnya. Tapi itu kelebihan dia sebenarnya. Keunikan lah, keunikan. Dan ni boleh tahu apa ni, macam mana ilmu tu dikira kan, macam mana fizik tu dikira, dan juga macam mana zaman dulu macam mana. So tahulah, sikit terbuka lah sikit minda. So
Itu nak kita cerita astronomi pula. Bukanlah, just Okay. sharing je lah. Sharing je pengalaman duduk di Brunei. So dari sudut macam kau sendiri kan, ada background Quran dan hadis kan. So kalau di Brunei, boleh tak kau macam share sikit lah benda yang menarik, because yang aku tahu Brunei ni dia punya apa, dari sudut penghayatan ataupun dia ni dari sudut sistem tu Islam, sistem ni uruskan oleh kerajaan tau. So a little bit systematic dan apa nak cakap, dia tak ada banyak perbezaan lah. Kan? So adakah Kalau di Brunei maksudnya? Apa dia? Maksudnya pelaksanaan Islam ke macam mana yang tu? Dari sudut Di Brunei. macam kalau kat Malaysia kita ada banyak ni tau, perbezaan. Perbezaan lah. Belah sini buat macam ni, belah sana buat macam ni. Masjid ni macam ni, masjid tu macam tu. Kan? Kat sana macam mana? So kalau di Brunei memang kami dia jadi orang Brunei pula kami dah. Okay. Kira di Brunei dia ada satu prinsip lah ni. Prinsip ni dinamakan sebagai ataupun pegangan MIB, Melayu Islam Beraja. Kiranya segala-gala keputusan apa pun akan berdasarkan kepada prinsip ni. Prinsip Melayu Islam Beraja. So Melayu diutamakan, Islam diutamakan, dan apa-apa yang raja sultan yang keluarkan titah memang akan diikuti bulat-bulat itulah. So kalau dari segi pengurusan hal ehwal agama ni memang tertakluk kepada kementerian lah, Kementerian Keagamaan kan. So apa-apa yang berkaitan dengan keagamaan memang akan dirujuk ke kementerian dulu. Okay, sini ada MUIB, ada PDI kan. PDI tu Pusat Dakwah Islamiah, MUIB tu Majlis Agama Islam kan. So apa-apa memang kena dapat kelulusan lah kalau di Malaysia kan, macam banyak-banyak tu kan. So kadang-kadang terlepas pandang dari segi tu kan. Kalau di sini tu memang ditapis betul-betul lah dari segi penyelarasan tentang teks khutbah apa tak boleh sewenang-wenangnya lah, dan akan dikenakan tindakan yang agak keras sikit lah kalau melanggar prinsip-prinsip itulah, dan boleh boleh lagi teruk boleh di macam itulah. Faham lah. So strict lah sikit kalau dari segi pelaksanaan Islam tu memang dijaga betul-betul lah. Dan juga kalau sudah Sultan kami maaf, Sultan Brunei mengeluarkan titah apa-apa, kebanyakan rakyatnya, majoriti akan mengikutilah titah tu. Memang rakyat memang taat setia lah kepada sultannya. Okay, so maknanya dia kalau ikutkan sistem is fix lah, maksudnya senang nak diurus apa semua kan. Senang diurus. Tak banyak songih lah, tak banyak songih. Kita sebab sementara ni tak ada apa-apa soalan lagi kot dekat komen rasanya. Banyak ni. Okay, so boleh tak share sikit lah sebab kita pun dah tu cakap Brunei sikit. Bis kita sudah makan malam ni. orang Brunei tengok ni ketawa kali. Okay, so apa tadi? Sebelum kita ni pergi jauh, nak declare diri dulu. Saya ni guru Quran, so ustaz lah. Tapi minta izin malam ni pakai cap lah. Ustaz profesional. Okay. Kata pilot tok. Ada bantal lagi ni. Okay, so macam dari sudut ni mungkin kita masuk topik lah sikit. So dari sudut preparation lah, dari sudut mungkin dari Quran dan Sunnah kan, macam mana kita sepatutnya nak hadapi bulan Ramadan ni. Sebelum tu aku rasa kau pun tahu ataupun
maklum lah, aku pun buat business kan. I believe your family also in the same business kan. So maksudnya bulan Ramadan ni pun kita buat business. Macam aku pun sebenarnya sebelum ni lah, tahun-tahun sebelum ni aku skeptikal sikit tau dengan business. Lepas tu bila masuk Ramadan dia ada macam satu skeptikal sikit, mana bulan puasa ni kita macam slow kan business ataupun stop business macam tu lah. Tapi tahun ni aku rasa macam ada a new spirit tau, a new macam nak cakap understanding, yang mana benda tu sebenarnya you buat ke you tak buat ke, business you still kena puasa, faham tak? You still kena solat tarawih apa semua. So baik buat. I mean kan. So macam mana pandangan Nilai lah, dari sudut mungkin Nilai lebih ada sumber-sumber nusus. Okay, Bal dan juga sahabat-sahabat yang melihat lah. Aku akan bawa keluar sikit daripada ni lah, daripada apa ni, bisnes satu lah. Bisnes ni kan kira kita cari makan kan. Bisnes ni kira general lah. Orang yang bekerja dengan orang pun sebenarnya berbisnes juga kan. Dia meniagakan waktu dan juga dia punya skillnya kepada majikannya, dan majikannya membayar gaji kan. Sama jugalah. Sama ada dia berbisnes sendiri ataupun dia bekerja dengan orang, still juga dikira sebagai bisnes lah. So kita kena fikir bisnes yang kita buat ataupun yang pekerjaan yang kita buat ni adalah satu yang kita nak cari adalah kita ni nak mencari nafkah untuk keluarga lah, untuk memudahkan ataupun tidak mengemis, tidak meminta-minta dari orang kan. Jadi itu kalau kita ni niatkan untuk berbisnes untuk benda tu adalah satu ibadat kan. So tak jadi isu lah sama ada nak bisnes ke nak ibadat, nak puasa ke nak ibadat, bukan macam tu lah. So tadi kena buka sikit minda bahawa bekerja tu juga adalah satu ibadat. So kalau contoh niat kita untuk mencari nafkah kepada keluarga di bulan Ramadan lebih-lebih lagi, so insyaAllah kalau niat kita ikhlas dan juga memang betul-betul kita ni nak tolong dan juga tak nak keluarga kita merempat, mengemis, so kita ikhlaskan hati dengan mencari rezeki, berbisnes, buat betul-betul supaya kita ni dapat gandakan melalui bisnes satu. Kan ibadat ni kan bukan sembahyang saja kan, bukan puasa saja kan. So satu lagi dari satu sudut kita berbisnes ni kadang-kadang dalam bisnes satu kita menolong orang. Macam aku sendiri mengajar Quran kan, mengajarkan ilmu Qur'an apa semua tu. So tiap kali terfikirkan tentang pentingnya diorang pandai baca Quran, pentingnya diorang tahu tentang sembahyang, tahu tentang apa kan. Jadi kalau contoh terfikir ngalih tu bahasa Brunei ngalih ni, kalau letih kalau bahasa Melayu kan ngalih lah mengajar dalam bulan Ramadan kan kadang-kadang tertidur juga, memang tak tipu lah, ada tidur jugalah, penting-penting, minta maaf bos lah. Tapi kita niatkan lah supaya yang kita ajar tu khususnya dalam bulan Ramadan ni dapat membantu orang lah. Jadi khususnya kepada bisnes kita juga, bisnes yang boleh dikatakan kita ni membantu orang kan. Okay? Orang tak ada pekerjaan, menganggur apa semua, tapi kita ni tunjukkan satu jalan yang mana diorang boleh buat benda ni, benda halal, dan juga boleh membantu diri diorang dan juga membantu orang lain juga. So tadi jangan pandang bahawa pekerjaan atau bisnes itu sebagai satu sudut yang berbeza, sebab Islam itu kira dalam satu package lah. Islam itu dalam satu package yang mana sembahyang, kita tidur, kita ni buat apa ketandas pun, kita ni buat dengan cara Islam. Jadi semua keseluruhan kehidupan saya itu akan dengan Islam lah. Islam the way of life kan, bukan Islam just sembahyang saja, tapi Islam ni adalah keseluruhan. Nak buat bisnes apa pun bisnes lah, yang penting halal, boleh tanggung keluarga, boleh bantu orang lain,
Okay? Dan juga bagi servis yang terbaik, amanah, dan juga jaga betul-betul hubungan dengan manusia, tak kutuk-kutuk orang. Yang penting itu yang dijaga. Jadi insyaAllah walaupun di bulan Ramadan, tak bulan Ramadan pun ia akan memberi kita di pahala yang inilah berlipat kali ganda insyaAllah. Jawab soalan ke? So yelah, menarik because dia yang aku faham maknanya bulan Ramadan ni, masuk bulan Ramadan, so kalau kita betul-betul berbisnes, niatkan untuk ibadat kan, untuk kita buat tu kerana Allah, jadi pahala tu jadi macam pahala ibadat Ramadan lah kan. Kita tahu Ramadan ni berganda kan, dia punya ibadat tu. So jadi berganda-ganda. Macam kalau kita pun penat lah kadang buat bisnes ni tau, ataupun kerja lagi siang, petang, malam buat bisnes. Walaupun sekarang daripada rumah semua kan, macam saya punya upline kan, dia penat lah, nampak lah dia punya penat tu. So maknanya pahala tu berganda-ganda lah bulan ni. So itulah rasa macam motivated sikit lah. Tu rasa kita buat bisnes tu kan. Lepas tu lagi-lagi lah kalau kita ni macam kita faham lah bisnes kita ni menolong orang kan. Mana bisnes ni kita takkan berjaya kalau kita tak tolong orang berjaya kan. Lagipun bisnes ni adalah networking business. So dalam Islam networking ni silaturahim, ukhuwah dan sebagainya. So itu tambah lagi, pahala lagi kan. So berganda-ganda. So itu yang saya faham lah, benda yang best lah, yang motivated lah. Oh nice. Lepas tu ni ada komen, beri manfaat pada orang lain. Ni best lah kan. Nafi only ghairi. Cakap Arab. Boleh. Apa tu? Boleh tanya pengalaman Ustaz ajar kelas online. Jawab terus Luan. Boleh lah jawab. Kelas online ni memang first time of my life lah. Kiranya untuk mengajar secara online tu awal-awal tu memang struggle lah. Sebab sebelum ni interact face to face kan, yang lagi-lagi dengan kanak-kanak lah. Dan kanak-kanak dan juga dengan warga emas. Aku punya student ni Bal, daripada umur sekolah rendah sampailah umurnya pencen dah. So kena tahulah skill-skill dengan kanak-kanak macam mana dengan orang tua kan. So kalau melalui online ni dia macam tak puas tau. Kalau kita dah biasa dengan sharing depan-depan muka orang kan. Okay. Percik Ailio ke muka orang. Bukan COVID lah. So bila dah online ni dia macam tak ada sentuhan lah. Tapi satu benda je yang rasa betul lah. Sebab Allah tunjukkan ada jalan lain yang kita boleh guna lagi senang dan juga tak perlu memakan waktu yang panjang lah untuk perjalanan. Contohnya student akan datang ke kelas kan, ke pusat pengajian itu mengambil waktu kadang-kadang setengah jam, 15 minit. Tapi kalau pakai online ni, Zoom ni, biasanya pakai Zoom, sekejap je. Sekejap je. Cumanya adalah pro and cons-nya tu. Macam aku pun terfikir-fikir jugalah dari segi keberkatan ilmu melalui online dan semua. Nanti aku buat kajian lagi lah mengenai keberkatan ilmu tu. Dari segi effectiveness-nya apa semua. So itulah, macam kita pun buat bisnes, kita ada kelas, training, meeting, dan benda tu pun sebenarnya kelas ilmu juga kan. Platform untuk memberi dan menerima ilmu. So kat situ pun ada keberkatan lah, maksudnya. Yes. Macam Les cakap tadi, sejauh mana keberkatan. So kita pun boleh rasa jugalah sebenarnya. Kelas kita yang face to face dulu agak lain sikit, dia punya feeling dia kan. Mungkin kat situ keberkatan pun agak kurang lah. Semua dah. Betul-betul. Talking about business dengan agama ni kan, ada fun fact about imam mazhab kita. Saya tak sure Imam
Hanafi ke Imam Hanbali, dia asalnya sebelum dia mendalami ilmu fiqh, dia adalah seorang tajir ataupun businessman lah. Hanafi rasanya. Yang keras-keras tu apa? Keras-keras. Hanbali Kau jangan. Aduh. Kalau sembang pasal bisnes ni, kita tengok sendiri latar belakang Nabi lah. Nabi sendiri di awal usianya pun dia kira awal-awal dia bekerja dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian bila dah lama-lama bekerja, nampak Nabi tu amanah dengan menjaga dapat untung banyak apa semua kan. And then Siti Khadijah minta maaf, Khadijah radhiyallahu anha ni kira tertariklah dengan sifat-sifat kepandaian, kebijaksanaan berbisnes tu. Jadi bila berkahwin, so kira Nabi lah yang menghandlekan bersama isterinya tu. So Nabi sendiri, kita tak ambil lah imam mazhab ke apa kan, tapi Nabi sendiri, Nabi yang kita ni cintai ini adalah peniaga. Kenapa Bal? Pernah terfikir kenapa Allah takdirkan Nabi ni sebagai businessman? Pernah terfikir? Dan juga sahabat-sahabat yang lain kan, Abu Bakar, Uthman, semua orang kaya-kaya ni, semua orang kaya-kaya. So macam mana dia orang ni boleh terpilih, dan juga memang Allah takdirkan dia orang ni sebagai sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama dalam aku pula tanya soalan tu lah. So ni yang aku boleh relate lah. Macam kalau macam daripada konsep Robert Kiyosaki tu kan ada E, S, B, I tu kan, yang mana quadrant yang active income tu not very much on the business lah kan. Macam Nabi sendiri pun masa tu dia bekerja untuk Khadijah, it looks like self-employed kan, tapi macam ke arah business lah dia punya sifat-sifat tu. Tapi the owner itself is Khadijah. So bila dia kahwin, so Khadijah yang drive the business kan, yang start the business. So nilai-nilai tu yang sebab kita nak buat business ni, dia lain dengan kita duduk dekat kuadran E tu, employee tu. Sebab dia lain, employee ni dia just masuk kerja, ikut bos, and then balik. Dia lain sikit, dan dia punya tahap macam nak cakap, kebergantungan dia terhadap hasil yang Tuhan nak bagi tu berbeza sikit. Sebab bila you masuk kerja, habis hujung bulan mesti dapat gaji kan, gembala kambing kan, jaga, dapat upah. Tapi berbeza dengan orang berniaga. So dia punya attitude, dia punya akhlak, dia punya skill, teachable punya attitude, semua tu dia kena berbeza sikit dengan orang yang E. So saya rasa mungkin lah para sahabat ni ditakdirkan, ataupun mungkin they put themselves first dalam tu, bidang tu kan. So sebab tu dia terpilih. Sebab dia nak mentarbiah diri dia kan, mendidik diri dia menjadi orang yang, ataupun leaders lah. Leaders ni dia duduk dalam B quadrant lah, lebih kurang macam tu. Dia susah lah kalau duduk dalam E quadrant tu, susah kita nak build leadership apa semua. Sebab tu dalam sirah-sirah sejarah sahabat ni banyak talking about leadership kan. Sebab tu lah, tu yang aku faham lah. So Bal, cuma aku nak highlightkan yang Nabi ni sebagai peniaga. Cuba, sebab aku tak adalah nak cakap pandai sangat berniaga kan. Sebab aku pun sendiri tak adalah lama sangat kan buat bisnes apa semua kan. So tapi yang tengah menjalankan bisnes, macam-macam bisnes lah, bukan satu bisnes je kan. Kita ni boleh ambil satu pedoman ataupun satu skill, yang mana skill bisnes ni diperlukan di dalam dakwah sebagai orang yang menyebarkan Islam. Sebabnya, cuba tengok, kalau contoh kita ni berbisnes tapi maki-maki orang, tak mesra, muka marung semua kan,
So orang tak akan beli produk kita kan. Kan orang tak akan dengar cakap kita kan. So menjual ni adalah satu skill yang mana boleh menarik hati orang untuk dekat dengan kita dulu. Itu paling penting. Then berniaga ni juga melatih kesabaran. Sama juga macam ni kan kita ni promote barang, kadang-kadang orang tolak, orang hina kan. So dalam berdakwah pun macam tu juga. Kita ni tawarkan Islam kepada orang, khususnya pada zaman Nabi. Orang tak terima pun sebab Nabi ni kira baru kira ajaran macam ajaran baru mana ni kan. Jadi skill-skill yang dalam bisnes satu memang selari, aku perhatikan memang di dalam berdakwah dan juga di dalam buat bisnes memang lebih kurang sama buat skillnya tu. So sebab tu Allah pilih ataupun memang bangsa Arab ni memang golongan yang memang buat bisnes sendiri apa semua kan. So kita ni boleh tengok diorang ni tough ataupun ada skill untuk dekat dengan orang sebab diorang biasa sudah deal dengan orang kan dalam bisnes kan. Jadi melalui bisnes ni kita ni boleh belajar dan juga kita ni boleh berilekkan dengan agama tadi, agama kita, supaya kita ni tak adalah buat bisnes satu bisnes just bisnes kosong, tak ada buat apa-apa kan. Jadi bila dah jadi businessman, dia dah ada pengalaman jadi bisnes tu, masuk ke dalam bidang menyedarkan orang tentang Islam sikit-sikit kan. Dan juga last kali kita ni bila dah jadi kaya melalui bisnes satu, kita ni jadi dermawan. Okay? Sebab kita melalui jalan yang mana businessman tu awal-awalnya susah kan. So sekarang ni kita berada di dalam kasut orang yang susah sebelum ni, and then bila Allah rezekikan kepada kita harta yang banyak, tadi jangan sombong dengan harta tu sebab bukan hasil daripada kita pun harta tu kan, Allah bagi rezeki, meluaskan rezeki dengan usaha-usaha kita. Jadi Allah lah yang membuka jalan. Jadi dengan itu kita ni tunjukkan rasa bersyukur tu dengan bersedekah. Itu sebabnya bagi aku lah, dari sudut pandangan aku, kenapa Allah pilih Nabi dan juga takdirkan Nabi dan juga para sahabat itu awal-awal adalah sebagai peniaga, adalah disebabkan skill-skill dalam bisnes satu boleh dipakai oleh bidang dakwah ni. Bidang dakwah tu boleh diambil skill-skill bisnes satu. Jadi kalau contoh orang kita semua penonton dan juga diri saya sendiri nak tahu banyak lagi tentang skill dakwah, boleh belajar dengan orang bisnes. Orang bisnes ni pujuk orang, marketing, kena pandai, lawa, kena animasi apa semua tak tahulah tu kan. Itu bidang Iqbal lah. Boleh buat video apa semua kan. Jadi belajarlah. Kalau contoh kan mendalami bidang dakwah melalui bisnes adalah jalan terbaik lah. Wallahualam. Setuju. Lagi-lagi kalau macam kita ni dalam networking business tau. So sangat dekat people to people business kan. Cuma tukar nama je, business dakwah, tapi betul, skill yang kena pakai adalah benda tu je. So sebab tu kalau kita boleh tengok ni yang saya nampak lah, dekat mana kita nak bina leadership tu, dia macam lebih kurang sama dengan kita nak bina pendakwah tu. Yes, betul. The process, the attitude. So rindu pula. Aduh. So best lah. Dia rasa macam motivated tau. Sembang sebab kadang-kadang kita just orang start buat business kan. Dia mula-mula mungkin dia rasa nak survive je, nak duit. Lepas tu dia ada dream, dia nak tolong family. Lepas tu dia ada dream nak jadi significant, nak tolong, nak ubah masyarakat dan sebagainya, nak ubah dunia kan. So nampak tak ada mind blown. So aku boleh promote buku juga. Boleh. Aku ada beli satu buku ni. Aku baca buku ni, mindset ni, tapi bahasa Indonesia lah. Menarik. Aku baca buku ni, macam mana kan tak jadi satu mindset yang fix dan juga jadi mindset yang growth. Sebab melalui bisnes,
contohlah satu hari nanti insyaAllah amin semua orang akan berjaya dalam bisnes yang diceburi masing-masing kan. So satu ketika kita ni kita akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang banyaklah melimpah ruah. Jadi kalau contoh kita ni berhenti kan bila kita nak naik tu kita akan ada mindset yang growth tau. Yang berkembang. Kita ni sentiasa nak belajar sehingga dapat apa yang kita nak lah. Sehingga satu ketika kalau kita ni memilih untuk stop, untuk kiranya tak mengembangkan lagi mindset kita, kita akan berada di situ je lah. Tak kembangkan lagi, tak kaitkan dengan agama yang kita ni anut, tak kaitkan dengan akhirat yang kita ni akan hadapi kan. Sebab dunia ni sementara je kan. Dunia ni sementara je. So kita ni cari duit, cari nafkah untuk keluarga tu just untuk menanggung mereka di dunia lah. Okay, sebaik mungkin kan. Tapi bila kita ni mindset kita di tu set bahawa aku ni nak berkembang dan berkhidmat kepada Islam, so kita tak akan berhenti sekadar kita dah jadi kaya stop situ, bukan. Kita ni akan berfikir kan buat charity, kan zakat banyak-banyak melalui bisnes kita. Jadi hari tu ada my boss di kira tempat saya ni aku mengajar ni. Itu kami bincang lah macam mana kan tu kan. Jadi dia cakap utamakan dulu yang zakat tu. Berapa target zakat yang kita nak buat. So after that baru kira macam mana nak dapat sale bla 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 macam tu lah. Tu confidential lah. Cumanya yang dia letak benchmark adalah zakat tu. Macam mana kita ni nak banyakkan lagi pengeluaran zakat kita tu melalui bisnes. Itu yang kita kena fikir dululah melalui sale bisnes. Tu yang aku cakap. Orang bisnes ni lebih dekat dengan strategi dakwah tu sendirilah. Itulah mind blown lah macam kau cakap tadi. Faham. Setting goal lah. So mindset kita tu tak boleh static. Kita kena mindset tu kena selalu berkembang dan juga cari benda baru yang boleh kita ni terokai, khususnya dalam bidang agama kita lah. Okay. Walaupun kita ni bidang lain kan, bidang nutrition, bidang sukan, bidang apa semua kan. Tapi kalau contoh kita gabungkan, jadikan itu adalah Islam, gabungkan sekali, kita ni akan memberi manfaat kepada Islam walaupun bukan dalam bidang Quran, bukan dalam bidang hadis, tapi kita ni mengingatkan orang tentang Islam melalui bidang kita sendiri, melalui contohnya melalui kesihatan. Allah bagi kita ni badan untuk jaga amanah yang Allah bagi semua kan. Jadi kita ni boleh berdakwah melalui bidang bisnes dan juga bidang yang kita ceburi sendiri. Jadi jangan lepaskan peluang lah, rugilah kalau kita tak lepaskan peluang kan. Yang ada kita hidup di dunia ni tak lama pun, 60 tahun, 70 tahun kadang-kadang kan. Kalau sampai umur 80 tahun kan, kalau bukan nak suplemen banyak sikit, 100 tahun mungkin lah. Okay. Tapi kita takkan hidup lama lah di dunia sebab semua orang akan sampai ke usia yang ajalnya. Jadi tempat yang kekal hanyalah di akhirat lah, dan di akhirat hanya dipandang adalah kita ni punya amalan, kita punya kebajikan yang ada kita bawa macam mana kan. Itulah. Wallahualam. Takut panjang pula 38 minit dah. Ada setengah jam. So kalau ada sembang bincang suka kan sembang kan. Teringatlah dulu masa kita mula-mula kenal, kita jiran bilik kan. Sembang je lah kerja kita. Saya lepak dengan Iqbal selalu kat bilik je ni. Dia pun datang bilik saya juga kat Lampuri. Okay, so yang aku tertarik tadi satu tentang dakwah. Sebab bila dakwah ni kita ataupun kita boleh relate dengan bisnes, kita nak pengaruh ataupun orang tertarik dengan kita. Yang mana lebih ramai orang nak ikut kita. Kat situ leadership lah. So building leadership dekat dalam bisnes. Dalam dakwah also nak build leadership. So tu menarik lah. I love that. And secondly, yang ini aku selalu terfikir tau. Dah lama nak cakap benda ni. Macam sahabat kan, kalau macam Abdul Rahman Auf, apa lagi Abu Bakar, Abdul Rahman Auf ni I think dia punya lagi ni kot. Dia yang jual unta tu kan rasanya kan. Milenial zaman Nabi.
Dia macam Bill Gates lah zaman Nabi kan, lebih kurang macam tu. Lebih kurang Tapi bila tengok balik, I don't know, mungkin kau boleh betulkan lah sebab kau ada reference sikit dalam benda-benda sirah ni kan. So dia tu buat bisnes yang mana sebelum hijrah dia dah kaya tau. Memang. Tapi masa hijrah tu dia kena let go, dia infak semua harta-harta unta dia semua sampai dia kosong, tak ada apa-apa. Kemudian dia hijrah. But then bukan dia infak bal. Dia kan umat Islam kena tindas kan. Jadi untuk berpindah ke Madinah tu dia orang kena tinggalkan semua harta, tak boleh bawa semua harta. So from zero dia mula. Memang penindasan kepada Islam pada zaman Mekah tu memang teruk sekali lah. Kena boykot, tak kena jual makan. Ibaratnya kalau kita buat bisnes ni, kita macam kena tinggal team kita semualah. Macam tu lah, kena tinggal macam tu. Seorang-seorang kena mula balik daripada 3%. So kita start, dia masuk Madinah, dia start over balik kan. Tapi ni aku nak highlight dia punya point lah. Macam mana dia boleh masuk Madinah, dia boleh kembang balik bisnes tu macam bahkan lebih daripada sebelum tu. Sebab aku perasan, ni ada heard some stories lah. Nanti kau tasihkan dia contohlah, dia ni ada sistem. Dia ada sistem, dia ada skill, dia ada leadership. So bisnes dia tu dah ada sistem. So dia pergilah mana-mana pun, hilanglah harta apa semua pun. Tapi bila dia ada sistem tu, senang dia nak bangun balik. Dia buat duit tu balik. Ni pernah ingat apa tu? Pepatah ke apa? Dibuang ke laut jadi pulau, dibuang ke darat jadi bukit. Kan? Sebab maknanya itulah kan business owner kan, B quadrant tu. Memang kita selalu cerita dia ada business, dia ada sistem. Sistem tu yang menyebabkan dia kaya dan duit dia bertambah-tambah tu kan. Yang macam some of it yang aku pernah dengar lah, cara dia menjual unta tu, sistem yang dia guna tu menyebabkan orang sukakan dia dan dia ada loyal customer lah, something like that. So orang cari je dia, kemana pun dia pergi, orang akan cari dia, nak beli tali unta or something like that lah. So dia build relationship, orang sukakan dia. So sistem dia dan mind blown lah. Memang rasa macam sama lah dengan bisnes yang kita buat kan. Kalau dalam bisnes, kadang-kadang kita, memang bukan kadang-kadang lah, memang nature of buat bisnes ni, dia kena tinggalkan kan. Kalau seorang dua memang kena tinggalkan kan. So Abdul Rahman bin Auf ni kira ada pengalaman dah. Dia berniaga di Mekah tu kan, kaya dah pun. So walaupun orang tu kena tinggalkan hartanya semua sekali di Mekah, tapi kepalanya tu dan juga pengalamannya tu dibawa sekali kan. Jadi kalau nak dikaitkan dengan bisnes yang kita tengah buat ni, pengalaman tu lah yang mengajar kita sebenarnya untuk up lagi. Sebabnya kalau contoh orang tu terlalu, orang cakap apa manja, terlalu manja, sehingga kan kalau kena tolak ke apa semua tu terus down aku macam tu lah. Kalau kena tolak ke apa kan, down. So mesti anggap benda tu sebagai pengalaman untuk kita ni naik. Bukan penolakan tu yang menyebabkan kita tu terus berhenti, stop, bukanlah. Sebabnya yang menaikkan Abdul Rahman bin Auf tu pengalamannya kan, dia bukannya dalam satu malam kan jadi orang kaya kan, daripada muda lagi buat bisnes semua kali. So dia tahu dah, skillnya dah ada sudah, dan juga sistemnya dah ada dalam kepalanya Abdul Rahman bin Auf ni. Jadi cara nak deal dengan orang senang je kan. So dia satu kisah yang menarik tentang Abdul Rahman bin Auf ni kan, bila berlakunya peristiwa hijrah tu kan, Nabi ni menyatukan ataupun mempersahabatkan antara orang yang berhijrah daripada Mekah dan orang yang memang penduduk tetap di Madinah. Dia orang pilih seorang, satu keluarga, satu orang ni. So ada dua dah. Kalau yang jenis yang hardcore sikit tu, bagi isterinya tu kepada orang yang berhijrah tu. Cuba bayangkan bagi isteri kepada orang.
Kalau ada 2 orang bini, seorang bagi dia macam tu lah. Sampai macam tu sekali. Siapa tak sayang bini kan? Jadi macam tu sekali dia orang ni buat untuk agama Islam. Tapi Abdul Rahman bin Berkorban. Auf ni Abdul Rahman bin Auf ni dia kan nak kena bagi harta kan oleh saudaranya tu. Wallahu alam lah apa nama sahabat apa ni yang Nabi persaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf ni. Nanti saya rujuk balik lah. Tapi dia cakap jangan bagi apa-apa kat dia. Just bagi tahu kat mana pasar. Kat mana pasar tempat market lah. Macam sekarang ni kita ada social media kan. Okay. So beritahu aku apa social media yang paling bagus, Facebook ke, Twitter ke, Instagram ke untuk buat marketing lah. Okay, untuk buat bisnesnya tu. So skillnya tu ada sudah lah. Yang menariknya dengan adanya skill dan juga yang dipakai apa yang berlaku sudahlah pengalamannya tu, dan dia boleh deal dengan dia orang luar tau. Dia orang Mekah. Dia pergi ke Madinah dan boleh mula balik. Tapi dia bukan mula dengan drastik. Dia bukan macam gelojoh macam pergi okey aku nak jadi orang kaya. Bukan. Dia ada skillnya. Dia mula dari bawah, jual dulu sikit and then dapat untung, balik modal, beli lagi benda lain kan. And then Dia ada sistem dia lah. Ada sistemnya lah. So ada unta lain and then cari lagi unta lain untuk ditambah di apa semua sekali, and then last sekali strateginya tu yang famous tu lah, yang pakai tali unta tu kan. Unta dia jual harga biasa je, harga tak banyak untung pun. Tapi yang lagi banyak untung adalah dia jual tali unta tu. Cuba bayangkan jual kereta tak bagi dia punya apa tu? Untung. Kalau bukan maksudnya kalau bagi analogi, kalau jual kereta tak jual apa dia punya kunci kereta cushion. ke tayar. Cushion kan. Benda tu boleh berjalan tapi susah lah. Tayar tak boleh jalan kan, jadi salah lah analogi tu. Itu jelas wallahu alam. Faham. So maknanya nak tak nak dia kena ikut sistem lah. Dia kena start over step by step balik. Kena jatuh, kena bangun, kena jatuh, kena bangun, cari pengalaman. Sebenarnya jatuh bangun tu biasalah. Benda biasa dalam perniagaan lah. Aku tertarik dengan dia punya kesanggupan sahabat ni. Dia nak sacrifice tau. Dia nak berkorban. Sebab benda tu kalau tak didik sifat-sifat tu susah tau. So mungkin dia didik daripada mula lah bisnes kan. Okay, menarik. So okay, kita dah halfway. So kita break. Kita break ke? Kita break. Kita supper break kita panggil. So supper break boleh kita tengok sikit lah apa yang ada supper break ni lah. Harap line tu laju lah. Okay, so ni eksklusif lah. Ni kita orang punya gambar. Masa kita mula kenal dululah zaman awal-awal student. Ni mana tak? Aku tak ada kan dalam kawan ni, Bal. Aku tak ada kan dalam kawan ni. Ujung belakang tu. Ni apa? First time pergi KL Cewa. Depan apa tah? Kat sisi. First time So of aku my tak life. apa dia? First time of my life pergi KL. Yalah zoom kat situ. So kat sini masa ni aku tak sangka yang kau akan jadi orang Brunei tau. Aku pun tak sangka juga masa ni. So ada lagi satu tak? Ni memang first time lah. Masa awal-awal dulu. Aku tu hitam. Nak kaya okay. So okay hati. Tu je jangan banyak-banyak. Eksklusif. Rindu lah. Aku pun tak simpan gambar ni lah. Aku jumpa kat Facebook tadi. So okay, kita supper break kita sponsor kita malam ni daripada granola. Oat. So ada siapa ke Tadi Moreh makan apa?
More tadi minum itu saja. Minum Milo aja. Aku takut jugalah nak makan ni. Nanti tercekik. Okay. So kita lagi 10 minit macam tu. Boleh tak kita share sikit lah. Ni dah hujung Ramadan kan. Aku tahu benda ni favourite topik kau lah. Jadi dulu lagi kau suka share benda ni. Apa macam untuk habiskan lagi masa berbaki Ramadan ni, apa yang kita boleh buat lah. Satu. Yang kedua, mungkin persediaan kita lah untuk sambut Syawal ni. Sebab kebanyakan orang dia bersedih lah. Atau kadang-kadang kita ada bersedih juga kan untuk akhir Ramadan. So Syawal kita disunatkan untuk bergembira. So apa yang kau rasa boleh share sikit lah. Mungkin relate dengan kita punya business spirits ke. Kan? Boleh buka Quran ke? Sekejap. Boleh. Nama pun kalau yang ada ni lah, kalau yang ada Quran lah kan, yang tersedia Quran sudah. Sebab kita ni ada orang cakap, kau ni lame lah kalau nak kaitkan dengan Islam semua sekali kan. Sebab kita ni hidup memang akan berada di atas jalan Islam tau. So every yang kita ni buat adalah kita ni based on Al-Quran lah. So kalau kita rasa macam orang ni cakap sikit-sikit petai Quran kan. So kita kena buang lah rasa menjengkelkan ataupun annoying orang yang rujuk Al-Quran tu, sebab memang hidup kita ni berlandaskan Al-Quran lah. So sedaya upaya untuk kita based on Al-Quran lah everyday lah. Itu untuk diri aku sendiri jugalah. So berkenaan dengan soalan yang kau bagi tadi, aku sharekan satu ayat Quran ni lah, yang mana dalam surah surah Al-Baqarah lagi lah kan, yang pasal surah pasal Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran tu, pada bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran. Okay, aku nak share yang last, yang hujung-hujung tu. Allah beritahu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maksudnya walitukmilul iddah, untuk dicukupkan. Contohnya pada tahun ni kita ni puasa 30 hari kan. So 30 hari lah kalau contoh ditakdirkan puasa 29 hari, 29 hari lah dicukupkan bilangannya tu. Walitukabbirullah, dan bertakbirlah kepada Allah. So bila kita ni dah berjaya untuk harungi bulan Ramadan, dengan buat bisnesnya struggle, payah cari orang dengan musim COVID lagi ni kan, payah nak connect dengan orang, nak nak tunjukkan kelebihan bisnes. So struggle tu insya-Allah Allah bayar dengan penghapusan dosa ataupun dengan pengampunan ataupun dengan dengan inilah ganjaran yang berlipat kali ganda lah kalau kita buat dengan seikhlas hati kan bisnes itu. Dan walitukabbirullah ala ma hadakum. Jadi bila dah berjaya buat semua sekali, lalui halangan, latihan, berpuasa, tahajud dan juga tarawih setiap malam. Jadi cara kita ni nak sambut macam mana? Walitukabbirullah. Kita ni kena banyakkan takbir. Takbir ni bukan semestinya kita duduk je kan. Bukan duduk je tak buat apa-apa kan. Sambil-sambil memasak untuk makanan raya tu bertakbir lah raya kan. Sambil-sambil sapu-sapu lantai. Janganlah dengar-dengar lagu raya kan. Cuba elakkan untuk buat benda-benda yang tidak beri manfaat lah. Contohnya dengan lagu raya dapat apa kan? Dapat sedih je kan. Jadi takbir lah. Banyakkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu pun tak ada masalah sebab Allah beritahu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Boleh ha? Jadi untuk sepanjang sementara Ramadan masih berbaki ni, kalau di Brunei mungkin 2 hari lagi lah, tak tahulah. Kalau di Malaysia tinggal sehari saja kan. Jadi bila dah habis Ramadan nanti, esok bila diumumkan nampak anak bulan apa semua sekali tu, jadi kita ni usahakan untuk banyakkan takbir. Kalau contoh sampai ke pagi pun tak ada masalah. Okay, boleh ha? Jadi bisnes tapi hal-hal ibadat kita ni utamakan. Jangan kesampingkan. Jadi bisnes
Business number one, tapi yang ibadat tu bukan nombor two kan. Tu yang klise lah, minta maaf kalau klise sikit. Okay, jadi Kita mungkin klise lah, orang lain tak pernah dengar. business memang nombor satu, tapi ibadah, kita punya hubungan dengan Allah, kita ni jagalah. Supaya Allah kan memberi rezeki kan, supaya Allah bertambah lagi rezeki kita, Ni lah, bagi kerjaan. ada request tu. Surah ayat berapa tadi? Boleh share balik? Surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. By the way, boleh tukar muka suratnya birullah 28. Okay, apa Bal? Wali tukar birullah tu, bukannya kita takbir bukan kita memperbesarkan Allah. Yelah, dari segi lafaz kita ni besarkan, memperbanyakkan takbir. Para ulama mentafsirkan memang wali tukar birullah tu bertakbir raya tu. Takbir raya tu yang kita specifically pada malam raya, specifically. So banyakkan bertakbir pada malam raya. Tu memang fadilat yang besar. Padahal dalam Al-Quran ada, bukan hadis ke apa pun. Dalam Quran Allah sebut wali tukabbirullah. Jadi bertakbirlah raya pada malam raya tu dengan bersemangat. Sebab kita ni percaya had lalui kan, Ramadan ni sebulan. Kadang-kadang orang ponteng-ponteng puasa kan. So ayat ni very interesting tau, because kita juga guna untuk jadi dalil untuk tengok apa bulan semua tu kan. Ayat ni panjang, so berapa baris? 6 baris ayatnya panjang lah. Aku suka yang perkataan tu, dicukupkan. Itu memang dia macam mana kalau kita buat bisnes ni. Perbincangan tu fizik astronomi pun memang akan ambil kira kan. Boleh tu milul. Tapi dari sudut kita punya diri kita pun kan boleh ada macam Said Hawa ke tak silap, Said Kutub, dia mentafsirkan dicukupkan tu untuk kita punya ibarat macam keperluan dan sebagainya. Lagi-lagi kita buat bisnes ni kan. Kadang-kadang kita rasa alah tak cukup. PV tak cukup dan sebagainya. So tak adalah. Tapi something like that, kita rasa kita selalu risau dengan perkara yang tak cukup. So Allah meletakkan yang bulan Ramadan ni, kelebihan dia Allah mencukupkan. Allah mencukupkan. Best. Very very beautiful verse. Kemudian Bal, boleh sambung lagi ia punya soalan tadi tu tentang kira apa yang kita kena buat di hujung-hujung Ramadan ni sementara masih berbaki. Jadi di hujung Ramadan ni ada satu malam dipanggil sebagai Lailatul Qadar kan. Rupanya ada dalam satu hadis, tapi kelebihannya itu tak adalah setaraf dengan Lailatul Qadar kan. Dalam satu hadis, cuma hadis ni hadis dhaif lah, saya bagi tahu awal. Jadi hadis dhaif ni kita ni boleh amalkan fadail amalnya. Sebab ni berkaitan dengan fadail amal saja. Okay? Jadi hadisnya beritahu siapa yang beramal di malam raya. Di malam raya Aidil Adha dengan Aidil Fitri. Ia punya maksudnya dah. Tadi dah screenshot tadi, tak jumpa sekejap. Ni nah. Okay, siapa yang menghidupkan dua malam hari raya, Aidil Adha dengan Aidil Fitri, kerana mengharapkan ganjaran kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya tidak akan mati pada hari di mana matinya hati-hati manusia. Okay, jadi kita ni harapkan kita ni tak terhenti beramal di bulan Ramadan sahaja. Jadi kita ni sambung sikit lagi, tahan satu malam lagi untuk kita beramal pada malam hari raya. Pastikan sembahyang tahajud, okay? Pastikan takbir banyak-banyak, okay? Sembahyang isyak berjemaah, sembahyang subuh berjemaah, supaya susulan daripada bulan Ramadan itu kita ni boleh sambung. Jangan bulan Ramadan malam ni sembahyang cukup kan, sembahyang isyak jemaah, tarawih, and then pagi esok lepas sahur ada sembahyang subuh berjemaah kan. Tapi bila dah masuk hari raya, hilang semua. Macam kita ni usaha sekali, tak apalah, santai.
bukan nak disambung. Okay, jadi preparation untuk kita ni sebagai orang di dalam bisnes ke apa semua, jadi untuk kuatkan mentality ataupun menguatkan kita ni punya dalaman, okay, dengan benda-benda tu. Okay, pernah dengar kan rahib di malam hari, fursan di penunggang kuda ataupun bersemangat di waktu siang. Jadi kita kena ambil semangat itulah dalam bisnes supaya Allah bantu untuk terus kuat, untuk terus maju ke depan dalam bidang bisnes dan juga bidang apalah yang dicuburi. Okay. Dan kalau hari raya tu saja selingan, untuk hari raya kan sekarang tak boleh pergi berziarah apa semua kan. Tapi disunatkan juga untuk kita ni bersilaturahim, bermaaf-maafan, okay? Jadi pada waktu ni lah kita ni nak guna teknologi, okay? Call, pakai Zoom, pakai apa semua sekali kan, Instagram, WhatsApp semua, call semua kenalan-kenalan. Mana tahu kan ada seorang dua tersangkut kan? Tak adalah, tu gurau sajalah. Saja. Just untuk menyambung silaturahim lah. Niat kita tu bukan untuk macam, okay aku nak cuba present business arah dia, so aku kena call ni raya ni kan, bukan macam tu lah. Niat kita tu untuk menyambung silaturahim yang mana sudah lama terputus. Macam kita malam ni lah, dah lama kan konteks by WhatsApp je kan, malam ni video call. Wallahualam, tu je kot. Dah sejam lebih lah, minta maaf kerana mengambil masa lama. Okay, so terima kasih banyak-banyak. Tu lah tadi Leh pun cakap, mungkin saya boleh conclude lah. Kita dah buat bulan puasa ni, bulan Ramadan ni kita dengan bisnesnya, kita fighting, kita create habit, apa benda semua tu, tapi kita kena cuba konsisten lah. Lepas bulan puasa, make it a habit lah. Core habit kan. So kita buat juga benda sama. Tapi saya tertarik ataupun termotivated dengan tadi tu lah. Bulan Ramadan ni kita beramal, bukan saja ditambah berganda-ganda pahala, tapi juga dipadamkan dosa-dosa atas alasan ibadat tu sendiri. Uish, kalau benda ni pun lepas Ramadan pun alang-alang live malam ni kan, yang menonton ni lah. Tadi aku ada tengok ceramah yang recorded lah, ceramah daripada Dr. Rozaimi kan, tadilah on the way nak pergi kerja tadi. Okay, dia share satu hadis yang mana popular yang mana beritahu awalnya pengampunan kan, rahmat, yang pertengahannya pengampunan, yang akhirnya adalah pembebasan api neraka. Tapi kalau dicek balik hadis-hadis, sebenarnya pengampunan, rahmat, bebasan daripada api neraka tu berlaku sepanjang hari wah. Bukan partition awal, pertengahan, akhir, bukan. Dia sebenarnya semua benda tu, pembebasan daripada api neraka, rahmat, mendapat rahmat Allah dan juga pengampunan berlaku sepanjang bulan Ramadan ni. So rugi kalau kita ni anggap ada partition nak direbutkan. Sebab kita ni boleh minta 3 sekaligus untuk setiap malam ataupun setiap hari, every time pada bulan Ramadan ni. So rugilah. Wallahualam. Tu je. So terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak jauh daripada Brunei. Okay, so insyaAllah kita setakat dari situ aja kita punya Pillow Talk malam ni. So kita insyaAllah kita sambung lagi nanti lepas raya dengan guest yang lebih menarik. So selamat berpuasa kepada semua dan teruskan fighting. Teruskan semangat, penat-penat pun keep motivate yourself. Okay. So okay, bye bye. Thank you. Assalamualaikum. Selamat berpuasa.